Jadi sementara kita menanti solat Isyak ni, kita sambung semula pembacaan kitab Syama'il Tirmizi fi Khasail Nabawi. InsyaAllah malam ni terakhirlah untuk bulan ni. Minggu depan Senin malam kita dah tarawih. Jadi sebulan insyaAllah kita dah putuskan dalam perbincangan, insyaAllah sepanjang Ramadan, selepas kita buka puasa, kita akan beri masa 20 minit untuk berbuka puasa. Kemudian kita solat maghrib. Lepas semayang maghrib, lebih kurang setengah jam sebelum Isyak tu, kita akan mulakan pembacaan Fadilah Ramadan. Fadilah Ramadan. Biasa kita baca Fadilah Ramadan ni pagi lepas subuh. Tapi memandangkan Masjid Rahang ni dia ada jemaah yang istiqamah hari subuh tu. Jadi kadang satu saf, kadang-kadang dua saf. Jadi sebenarnya berkata pengarang kitab itu, Kutubul Akhtab Syekhul Hadis wa Raisul Muhaddisin, Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Di dalam muqaddimah Fadilah Ramadan ni, sebenarnya pembacaan Fadilah Ramadan ni, beliau lebih suka pembacaan Fadilah Ramadan ni dibaca di khalayak ramai, di waktu orang paling ramai. Sebenarnya menjadi tanggungjawab imam bila bulan Ramadan ni, tanggungjawab imam untuk bacakan Fadilah Ramadan ni di khalayak ramai. Sebab Ramadan ni satu ibadat yang kita tak buat hari-hari. Puasa ni dia bukan hari-hari. Ramadan setahun sekali. Benda yang datang setahun sekali ni mesti diperingatkan. Dia macam haji. Jadi pembacaan Fadilah Ramadan ni akan dimulakan malam pertama Ramadan, mana lebih kurang 20 minit atau 30 minit sebelum azan Isyak lah. Jadi insyaAllah kita akan baca Fadilah Ramadan di depan ni, dan dia akan berjalan insyaAllah selama sebulan, mana tiap-tiap malam. Jadi kalau tuan-tuan datang awal, lepas buka tuan-tuan duduklah kan, pembacaan Fadilah Ramadan ni. Cuma saya nak pesan satu lah. Mungkin kadang-kadang saya perasan, tapi saya nak tegur, takut nanti ada yang kecil hati. Tuan-tuan kena faham satu benda. Satu orang yang baca Quran, dia ada nur Quran. Satu orang yang baca Quran dia memiliki nur dia tersendiri. Satu orang yang baca Quran dia ada nur dia. Dia ada malaikat yang jaga setiap huruf daripada ayat Quran tu. Setiap satu huruf tu ada penjaga dia. Satu orang yang ambil biji tasbih dan dia zikir. Zikir itu dia ada nur dia yang tersendiri. Dia tak sama dengan Quran. Bila disebut zikrullah, bererti satu orang yang solat, tasbihat, baca Quran. Ini semua termasuk zikrullah. Jadi satu orang yang zikir, dia ambil biji tasbih, dia zikir. Zikir itu memiliki nur dia yang tersendiri. Satu hari di markas Nizamuddin, Profesor Nadar Ali Khan, dia tengah bayan. Dia nak bayan. Sedang dia bayan, tengah bayan, ada satu orang pegang biji tasbih dan duduk zikir.
yang kadang-kadang kita buat sambil dengan bayan, kita ambil biji tasbih kita zikir, tapi kita duduk dalam bayan. Maulana Profesor Nadar Ali Khan telah berhentikan bayan dia. Profesor Nadar Ali Khan beritahu dengan orang ni, kalau kau nak zikir, kau bangun, keluar daripada majlis ni, habiskan zikir kau, dah habis, masuk balik. Cikgu, satu orang nak zikir, dia kata, kau bangun, nak zikir ke nak dengar bayan? Kalau nak zikir, bangun, keluar daripada majlis, cari tempat lain, duduk, habiskan zikir kau, dan kemudian datang balik. Maulana Nadar Ali Khan rahmatullah beritahu, satu orang yang baca, satu orang yang bayan, satu orang yang duduk dalam, tuan-tuan duduk dalam majlis ni kan, tuan-tuan jangan buat amal lain. Sebab kata Profesor Nadar Ali Khan berkata Profesor Nadar Ali Khan, bayan dia ada nur dia istima'iyat amal, dia amal secara istima'iyat. Dia bila istima'iyat, dia ada nur dia yang tersendiri. Kita ni tak kasyaf, kita ni Allah tak bagi kita kasyaf. Kalaulah Allah Ta'ala bagi saya dan tuan-tuan kasyaf, kita akan lihat nur tu. Jadi satu orang yang duduk dalam bayan, dia ada nur dia yang tersendiri. Satu orang yang baca Quran, dia ada nur dia yang tersendiri. Satu orang yang zikir, dia ada nur dia yang tersendiri. Maulana Nadar Ali Khan kata, ketika dalam bayan, jangan zikir, kerana dia akan berlaku pertembungan nur. Bila berlaku pertembungan nur, tidak baik untuk kesihatan rohaniat kamu. Dalaman ni. Itu pasal satu orang imam, bila dia naik mimbar, semua amal kena diberhentikan. Hatta di sisi mazhab Hanafi, tak boleh semayang tahiyatul masjid. Betul? Ya, namaz. Satu orang dia boleh kata, imam, saya semayang. Ini pun semayang juga, dia cakap. Betul. Tapi ketika imam telah naik atas mimbar, di sisi mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, tak ada lagi semayang tak ada semayang sunat. Betok, duduk. Itu di sisi Hanafiyah. Tapi di sisi Syafi'iyah, masuk masjid, cepat-cepat semayang, selesaikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk masjid dah habis azan, tulah semayang 2 rakaat sebelum Jumaat tu. Cepat-cepat semayang, ringkaskan bacaan, duduk dan dengar khutbah. Tak boleh zikir masa khutbah. Tak boleh buka Quran depan ni nak baca surah Al-Kahfi ketika imam sedang baca. Tak betul. Walaupun baca Quran itu ibadat. Jadi Maulana Nadar Ali Khan beritahu, kalau nak zikir, bangun. Dia bukan marah zikir tu, tak. Dia kata nak habiskan zikir. Ada zikir tasbihat, nak habiskan 300 pagi, 300 petang. Okey, bangun, kata. Pergi keluar pada majlis, pergi duduk kat bawah ke, pergi habiskan zikir tu. Dah habis, naik balik. Hasil? Depan kan. Jadi kita kena tahu benda tu. Sama juga bila kita duduk majlis ilmu. Saya baca kitab, tuan-tuan jangan baca Quran. Tuan-tuan nak baca Quran, jangan baca depan saya. Tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan turun bawah. Bacalah Quran. Ini kita duduk mengajar, dia baca Quran depan kita. Dia tak cerdik. Dia rasa dia buat ibadat tu, tapi dia telah duduk dalam majlis istima'iyat, dia buat infradiyat. Dia buat infradi. Tak betul.
Jadi kena tahu, itu nama dia ilmu. Kita kena tahu mana kena didahulukan. Jadi insya-Allah dalam Ramadan kita akan buat, saya syarat dengan Haji Faizal apa semua. InsyaAllah kita akan jalankan Fadilat Ramadan, pembacaan kitab Fadilat Ramadan ni setiap malam. InsyaAllah saya akan baca lah macam ni, tapi setengah jam je sebelum azan Isya. Jadi kita kena targhib wa tarhib. Orang yang datang tu kita kena targhib dia, kan? Kita minta dia apa? Kita minta dia duduk. Duduklah tuan. Ini setahun sekali je. Ini setahun sekali. Kalau kita tak datang, rugi kita. Kalau kita tak dengar, rugi. Jadi itu benda perkara-perkara yang kita kena tahu. Begitu juga bila imam baca. InsyaAllah lepas semalam saya pun mesyuarat dengan Faizal, dengan Faris. InsyaAllah lepas Ramadan kita akan pertimbangkan untuk mengadakan tazkirah sebelum Jumaat. Tapi benda tu ada perbincangan tambahan lagi. Cuma bila ada tazkirah Jumaat ni, saya kena bagi tahu tuan-tuan jugalah. Masjid Rahang ni long time ago lah. Tahu? Long time ago, once upon a time. Tahu? Long time ago. Saya besar ni ya. Masjid Rahang ni dia telah berjalan sebelum Jumaat tu, dia ada tazkirah dalam bahasa Urdu. Dulu orang kadang dia tak faham. Dia kata Masjid Rahang ni dia kutubah dia dalam bahasa Hindi, dia kata bahasa Urdu. Sebenarnya tazkirah tu dalam bahasa Urdu. Tujuan dia buat dalam bahasa Urdu tu sebab nak beri peluang, itulah waktu dia. Orang-orang yang dulu ada di Rahang ni, Azamgad, Uttar Pradesh orang, ataupun orang Pakistan yang fasih berbahasa Urdu ni, itulah waktu mereka duduk jauh-jauh, asing-asing, jauh-jauh, itulah waktu mereka datang. Itulah waktu dia berkumpul. Dan itulah waktu imam yang boleh berbahasa Urdu, itulah peluang dia untuk beri ad-dinu nasihah, memberi nasihat-nasihat agama. Seminggu sekali. Jadi bila majlis itu berjalan, dia jalan sebelum semayang Jumaat, sebelum azan Jumaat. Waktu itulah segala hukum hakam masail fiqh diterangkan kepada orang ramai. Cuma orang yang tak faham Urdu, dia tak faham lah. Siapa yang faham Urdu dia faham. Jadi waktu tu, itu tujuan dia. Sebab apa? Sebab bila masuk semayang Jumaat, bila masuk waktu Jumaat, imam dia bila jadi imam, dia akan baca khutbah dalam bahasa Arab. Dia tak baca bahasa Melayu. Tak pernah saya tengok Masjid Rahang dulu baca bahasa Melayu. Dia mesti baca dalam bahasa Arab. Kitab dia tu kecil je. Dia baca khutbah dia pendek je. Itu sebab kita boleh makan biryani lama. Khutbah dia pendek. Dia baca khutbah tu dalam bahasa Arab. Kita faham ke, kita tak faham ke, dia tak peduli. Sebab itu rukun dia dalam khutbah dia. Mana dia baca dalam bahasa, itu sebab dia kena buat tazkirah Urdu sebelum semayang Jumaat. Itu dia punya mansyah dia, tujuan dia. Jadi saya nak pesan lah, kalau kita buat balik tazkirah sebelum Jumaat, maknanya kita akan buat tazkirah tu, saya bincang dengan Fazal, kita kalau buat tazkirah tu, seminggu kita buat bahasa Urdu, seminggu kita buat bahasa tempatan, bahasa Malaysia. Carilah ustaz-ustaz kita, kan? Mungkin setengah 40 minit sebelum azan tu. Tapi yang penting adalah meraihkan ustaz tu. Kalau kita bawa ustaz yang datang mengajar, kita duduk dekat bawah tempat duduk tu sembang, jadi no point. We are wasting our time. Yang ada dalam tu adalah, tapi itulah orang dia.
Jadi maknanya kalau kita buat di masjid ni, kita kena pastikan kita targhib wa tarhib. Maknanya tujuan ustaz tu, kalau tak kira siapalah, imam Pakistan ke, imam Bashir Saab ke apa, kita kena beri kemuliaan kepada dia. Dia mengaji bertahun-tahun mengaji, 8 tahun mengaji alim ni, bukan calang-calang mengaji ni. Dia berguling dengan kitab, kita berguling dengan biskal, dia berguling dengan kitab. Jadi bila dia telah datang dan duduk, hak kemuliaan itu mesti diberikan kepada dia. Itu hak dia, iaitu cara dia apa? Bukan cium tangan dia atau cium kaki dia. Duduk dalam majlis dia dengan ta'zim, duduk dalam majlis dia dengan memberi penghormatan kepada dia. Itu nama dia adab. Orang yang beradab, Allah akan beri dia taufik untuk dia beramal. Satu orang yang dia jaga adab dia, Allah akan bagi dia taufik untuk dia beramal. Orang yang tak beradab, walaupun dia belajar bertahun-tahun, wallahi dia tak boleh amal. Imam Malik rahmatullah alaih beritahu, sebelum dia karang kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Al-Muwatta ni kitab masyhur, kan? Maksudnya Al-Muwatta ni yang disepakati, nama kitab tu yang disepakati. Imam Malik rahmatullah alaih beritahu, ketika kami belajar hadis, kami belajar adab 30 tahun lama dia. Belajar adab 30 tahun. 20 tahun dia belajar hadis, betul-betul belajar hadis. Tapi yang kebanyakan Melasa je belajar adab. Jadi saya cakap ni, saya pesan dengan diri saya pesan dengan tuan-tuan. Jadi kalau kita buat majlis tu, Faizal Sahab, bila kita buat, kita kena pastikan hak ustaz itu diberi pada dia, iaitu bukan dengan cium kaki dia atau cium tangan dia, tetapi dengan duduk majlis dia dengan ta'zim dan penuh adab. Supaya apa? Orang yang datang ni, tuan-tuan, imam kita ni, kalau ustaz datang ni, tuan-tuan agak-agak bayar dia berapa? Berapa sen? Katalah 100, 200. Saya tanya, besar ke 200 kita tu? Besar ke 200 kita ni? Besar sangat ke duit kita? Tak besar, nilai ringgit dah jatuh. Jadi sebenarnya ustaz yang kita kalau imam ustaz kita yang datang mengajar tu, dia duit bukan matlamat. Tetapi bila kita beri penghormatan kepada dia, dia akan rasa apa? Dia akan rasa diri dia dihargai. Satu orang yang kalau dia rasa diri dia dihargai, dia lain. Satu majikan, satu toke, kalau dia jaga pekerja dia, ada satu ustaz ni, tapi dia ustaz businessman. Dia ustaz tapi dia kepala otak bisnes. Dia memang kaya. Dia beritahu, saya ambil pekerja-kerja dengan kilang saya. Lepas dia dah pandai 2-3 tahun, dia berhenti. Kilang lain culik dia. Budak tu dah belajar 4-5 tahun kerja dengan saya, dah pandai. Kilang saya punya kompetitor, dia ada kilang dia ni, dia ada pesaing dia. Bila budak ni dah pandai 5-6 tahun, daripada kosong, daripada datang SPM, satu benda pun tak tahu, minta kerja. Masa tu tawarkan gaji, tanya gaji, nak gaji berapa pun boleh. Tadi interview saya kat pejabat, budak degree datang minta jawatan kerani. Apa Izal? Dia degree, dia 3-pointer punya budak, tapi datang minta kerja kerani pentadbiran. Saya tanya dia, awak nak gaji berapa? Cik, berapa-berapa pun boleh. Janji saya ke? Tak boleh. Awak ada degree, awak 3-pointer, awak mesti ada value.
Jangan cakap tak apa, saya bayar awak 500. Tapi sebab dia terdesak nak apa? Dia nak kerja. Kan? Jadi ustaz ni kata dia latih budak dia kerja 4-5 tahun, dah pandai, kompetitor dia jumpa dekat luar, panggil dia, berapa dia bayar? 1,600, aku bagi kau 2, cabut. 200-300 ringgit, cabut. Jadi akhirnya ustaz ni buat apa? Dia kira balik costing kilang dia. Akhirnya dia kata, saya ambil duit untung kilang ni, saya lock dekat fixed deposit bank. Saya nego dengan bank, saya letak 10 juta. Bank nak kata konon nak bagi 3.8, saya tekan bank, saya kata saya nak 4.5. Macam tu. Saya tekan bank, bank bagi. Jadi daripada duit tambahan tu saya dapat lebih kurang 100,000 lebih setahun. Jadi apa saya buat? Saya ambil dalam 30,000. Saya buat tawaran. Saya kata setiap tahun saya akan pilih 2 staff saya untuk buat umrah percuma. Daripada 100,000 saya colek 30,000 je, dia kata. Satu umrah sekarang dia baru 8,000. 8 kali 3 24,000. 8 kali 4 36,000. Saya setiap tahun 4 orang staff saya. Saya pilih. Saya beri appreciation pada dia, penghargaan. Pergi umrah percuma. Semenjak hari itu tak ada seorang pun berhenti. Orang offer 300-400 lebih pun tak mau pergi. Sebab apa? Tanya dia pasal apa tak pergi? Penghargaan. Appreciation. Jadi begitu juga ustaz-ustaz yang kita ada, imam-imam kita, ustaz-ustaz yang datang. Bukan duit, tuan-tuan. Appreciation. Penghargaan. Penghargaan kita terhadap dia bukan dia nak harta benda kita. Dia nak kita raikan dia. Jadi kalau ustaz kita Imam Bashir Saab, kalau ada, kita kena pastikan semua orang-orang kita naik dan duduk dan beri penghormatan itu kepada dia. Bukan kita duduk dekat pagar atau buat wuduk tu kita borak je sampai azan. Nanti imam akan tanya, Imam Saab, ye kya hai? Apalah ni imam? Jadi kita daripada macam tu berpuluh-puluh tahun macam tu. Jadi saya rasa 2024 ni we have to change. Kita kena ubah. Kalau kita tak ubah, kita akan diubahkan. Senang aja. Either you shape in or you ship out. Sama ada kita berubah atau kita keluar. Jadi insya-Allah kita akan buat lepas Ramadan raya habis, kita akan pastikan Imam Bashir Saab ataupun imam-imam Pakistan yang ada di madrasah dia mungkin boleh, dia boleh rotate. Ya, kita buat giliran. Faizal, kita buat giliran. Kita bagi dia sagwati mengikut kadar semasa sebagai satu penghargaan, bukan setakat duit. Tapi bila kita beramai-ramai duduk dia, sama ada kita faham Urdu ke tak faham tu tak apa, no problem. Duduk je. Allah akan bagi kita faham. Bila kita beradab dengan dia, Allah akan bagi kita kefahaman. Paling busuk pun tuan-tuan, tak faham pun, Allah bagi sakinah, ketenangan kat kita. Allah bagi kita taufik untuk amal. Jadi saya pesan benda ni sebab benda ni penting. Kadang tak ada peluang nak cakap. Jadi hari Jumaat, jangan imam kita khutbah, kita zikir kat depan kaki dia. Seorang ambil Quran, baca Quran dekat sini. Jadi kita tidak ada penghargaan terhadap dia. Dan dia akan duduk atas ni dan Quran dekat bawah. Abang, dia akan duduk atas ni dan Quran berada di bawah. Saya ingat dulu Masjid Rahang ni, satu hari imam nak kamat, arwah bapak saya bawa Quran. Dia ada Quran yang dia baca hari-hari, sampai koyak Quran tu sen, tapi dia balut dengan kain. Hari-hari bawa Quran kat tangan, macam bawa handphone, bawa kat tangan, dalam kereta bawa, semayang maghrib baca Quran daripada maghrib sampai isyak,
lepas tu sembahyang Isyak, ambil Quran, bawa balik. Hari-hari. Satu hari bapak saya kadang-kadang masa tu tak ada para kat depan, dia mengaji Quran. Bila imam kamat, dia lari kat belakang, dia pergi letak Quran. Ada masa tu ada macam tempat kat meja tu, macam peti duit tu lah, dia pergi letak Quran. Dia pergi letak Quran kat situ, dia lari pergi belakang, dia letak, lepas tu dia lari depan nak masuk saf. Imam Pakistan masa tu daripada India, Imam Hafiz. Imam tu tengok, imam tu kata, abang, apa salah abang lari belakang? Bapak saya kata, tak ada imam sahab, saya taruh sami Quran. Abang tak boleh taruh Quran belakang, Quran mau taruh dah depan. Pergi angkat Quran, taruh atas sini, dia cakap. Quran tak boleh taruh belakang. Itu nama dia, abang, ini adab. Ini adab. Kita lah Quran letak atas kapet, tu yang benar tu. Kau gelap ni, tu ngaji-ngaji pun tak pandai-pandai. Quran pun letak atas kapet. Kalau imam Pakistan, India tu kalau ada, memang kong kali kong kita semua. Jadi itu nama dia adab. Jadi lepas ni saya harap masa yang akan datang ni, kita pastikan, Hussein, Faizal pun ada, saya cakap dengan Faris, kena buat satu mesyuarah khas, Syiraz pun ada. Kita kena maklum kat orang. Saya akan beritahu, kau suka, kau tak suka, kau kena terima. Kita takkan rugi apa-apa. Kehidupan kita ni akan berakhir. Hidup saya pun akan berakhir. Jadi Imam Masjid Rahang pun akan satu masa Allah akan akhiri hidup kita semua. Kita semua ni akan kembali kepada Allah. Kita semua ni akan berdiri depan Allah besok. Allah akan tanya saya besok, apa kita nak jawab? Kenapa engkau tak beritahu? Oh, sebab saya nak jaga hati semua orang. Tak boleh. Jadi kita kena beritahu orang, tuan datang masjid hari Jumaat, saya minta tuan duduk dalam masjid, jangan duduk luar masjid. Kita dah bertahun-tahun duduk luar masjid. Sikit waktu kita dengan Allah pun kedekut nak duduk dalam masjid. Ni kadang-kadang datang masjid tak boleh masuk masjid, dia nak duduk juga kat luar, dia nak pusing luar tengok pagar masjid. Datang masjid, dia nak duduk juga dekat luar masjid, dia nak pusing, dia nak tengok masjid, luar pagar masjid. Memanglah pagar masjid Rahang cantik, dah stainless steel, tak perlu susah hati, masuk dalam, duduk dalam masjid dengan niat iktikaf. Antara Jumaat tu mungkin 1 jam Allah Ta'ala bagi kita, itu je masa kita nak bagi Allah. Allah nak bagi kita pahala iktikaf. Jadi masuk dalam masjid. Itu sebab akhir sekali tuan-tuan, Nabi SAW ada satu hadis. Ada 3 orang laki-laki. Abu Laid As-Samarqandi rahmatullah alaih, dia telah menukilkan hadis ini dalam kitab dia. Dia beritahu tentang ketika Nabi SAW dalam Masjid Nabawi. Maka datang 1 orang laki-laki. Dia datang, dia tengok Nabi sedang khutbah dalam masjid. Dia terus masuk dalam masjid, dia duduk. Nabi SAW beritahu, dia nak kepada Allah, Allah pun nak dia. Haji, Nabi sebut, Nabi kata dia ni, dia nak Allah, Allah pun nak dia. Tak lama lepas tu datang 1 orang laki-laki. Dia duduk jauh luar, dia duduk tapi jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, dia malu dengan Allah, Allah pun malu dengan dia. Dia malu dengan Allah, Allah pun malu dengan dia. Kemudian datang laki-laki yang ketiga, dia julur kepala je. Dia datang depan masjid depan tu, dia apa? Dia julur kepala, dia tengok, lepas tu dia pergi. Nabi kata, dia tak nak Allah,
Allah pun tak nak dia. Dia tak nak dengan Allah, Allah pun tak nak dia. Jadi hari ni kita datang masjid, kita kena pastikan kita nak Allah. Mudah-mudahan Allah nak kita. Walaupun kita memiliki dosa seluas langit dan bumi ni. Dalam hadis kursi Allah kata, ya bna Adam, wahai anak keturunan Adam, jika kalian memiliki dosa seluas bumi ni, kata Allah. Allah kata, wahai anak Adam, jika kalian memiliki dosa seluas bumi ni, penuh bumi ni dosa engkau seorangnya, kemudian kau tambah dosa tu sampai naik ke langit, dahlah bumi ni penuh dengan dosa engkau, lepas tu kau tambah lagi sampai naik ke langit. Kata Allah, aku masih menunggu untuk memberi pengampunan kepada engkau, kata Allah. Allah kata, aku masih menunggu. Aku tunggu nak beri apa? Aku nak engkau bertaubat, dan aku tunggu untuk beri pengampunan kepada engkau. Dalam Urdu kata, Allah bada rahim hai. Allah bada rahim hai. Allah Ta'ala maha pengasih. Cuma Allah mencari-cari ruang untuk kita. Allah nak bagi pengampunan kat kita, dengan syarat kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beradab. Tu sebab satu orang datang nak semayang, kalau jari dia macam ni, dia pakai lengan panjang dia apa? Macam ni, nak semayang. Nak semayang macam ni. Apa sunnah dia? Sunnah dia turunkan lengan kau ni. Tu maksudnya apa? Adab. Kalau kita panggil lengan panjang, jangan semayang macam ni. Cepat-cepat apa? Turun. Melainkan kita pakai lengan pendek. Tapi sunnah dia pakai ketika solat, menutupi kita punya pergelangan dengan tu sunnah dia. Jadi saya pesan benda ni pada diri saya dan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan saya harap Ramadan yang akan datang ni, Masjid Rahang kena ubah lah. Haji Sab, kita kena apa? Kita ubah. Kita ubah kepada lebih baik. Kita tak boleh ke belakang lagi. Ubah kepada lebih baik. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan. Jadi saya rasa kita insya-Allah Ramadan nak datang minggu depan. Jadi saya harap Ramadan yang akan datang ni adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.